Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang juga merangkap penceramah malam ni. Sebenarnya dia sebelum ni jadi penceramah, malam ni suruh jadi pengurusi majlis. Tu yang dia punya nada dia macam tu. Yang berhormat kanda saya Fadil Ustaz Ahmad Fadli Syahri, Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Yang berhormat Wan Ahmad Faisal yang berucap tadi. Yang berhormat Saudara Wong yang juga berucap berapi-rapi tadi. Sampai mikrofon ni pun berbau dah sikit. ada mikrofon lain tak? Rasa ni mikrofon pengurusi majlis ni. Terima kasih. Yang berhormat Fadil Ustaz Hafiz Sabri, yang berhormat Dr. Mastura. Ramai lah tuan-tuan yang berhormat atas pentas ni. Kebanyakannya ahli-ahli parlimen dan adun, anak muda yang mai datang daripada negeri utara Semenanjung, dan gelombang yang besar daripada utara Semenanjung itu sekarang ini sudah mula masuk ke selatan dan pintunya akan dibuka di Dun Simpang Jeram. 9 bulan nanti insya-Allah gelombang pun akan masuk dan merampas kerusi ini daripada PH insya-Allah. Silakan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, saya diminta untuk berucap sebelum ke kanda saya yang berhormat Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Saya nak bagi 6 perkara saja malam ni. Apa beza antara PHBN dengan Perikatan Nasional? Tentulah benda yang mula-mula yang pengundi nak pilih ataupun pengundi nak buat keputusan, dia nak pilih mana parti politik yang menawarkan manifesto, calon, pentadbiran, tata kelola, tadbir urus yang terbaik untuk rakyat. Inilah benda yang mula-mula pengundi akan fikir. Tak kira lah dia ni pengundi kaum apa, bangsa mana, duduk di mana, negeri mana, dunia mana sekalipun. Kalau dia nak pilih orang yang nak jadi ketua, nak pilih pemimpin, tentulah dia akan pilih pemimpin yang baik, yang elok, yang dia rasa boleh pimpin dan boleh menyelesaikan hidup dia, masalah hidup dia. Malam ni saya nak bagi 6 perbezaan yang ringkas antara PHBN dengan Perikatan Nasional. Pertama, PHBN hari ini perbezaan yang besar. Mereka telah mendukung orang yang ada 47 kes pertuduhan rasuah. Sebelum ni mereka tolak perasuah. Hari ini mereka mendukung apabila menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk melepaskan pertuduhan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Walhasil sebelum ini, dalam kempen pilihan raya, 20 tahun lebih berjuang reformasi, mengajak kita turun jalan raya, buat macam-macam, semua slogan itu nak menentang perasuah. Tuan-tuan semua pernah makan gas pemutih mata? Pernah telan water cannon? Kita semua pernah rasa meleleh habis ni, hidung, hingu, hayak mata semua sampai hilang penyakit yang sedung. Turun jalan raya tu. Waktu tu dia sebut, dia ulang di mimbar di Masjid Negara. Dia sebut dengan jelas, saya ingat lagi waktu tu kita mahasiswa, anak-anak, orang muda, ataupun muda lagi. Dia kata, saudara, hari ini perjuangan kita, perjuangan yang bukan perjuangan biasa. Ini perjuangan rakyat. Kita akan bangkit pertahan maruah rakyat, reformasi, saudara. Saya ulang, saudara. Waktu tu kita pun kagum lah. Ucapan dia hebat. Pengorbanan dia tinggi. Waktu itu, ya kita tak nafi. Dia mengadu, dia dipecat, dizalimi, mata lebam, jalan pergi mahkamah. Kita ingat kau dia angkat tangan, rupanya edit, tuan-tuan.
tangan tu edit. Dia berjalan tu dia tengok saja, dia tak angkat tangan pun. Ada orang edit letak tangan kat situ. Yang angkat tangan sungguh ni lah siapa dia yang angkat tangan sungguh ni? Angkat tangan lawan. Angkat tangan pun dia koyak tuan-tuan. Tu baru angkat tangan. PHBN hari ni mereka terpaku. DAP yang sekian lama memperjuangkan kleptokrasi, yang perjuangan mereka nak hantar Zahid ke penjara, hari ini mereka hantar Zahid ke Putrajaya. Parti Amanah yang bertanding pun sama. Apa yang mereka tak kata kepada UMNO, kepada Datuk Seri Zahid. Hari ini semua itu ditutup buku itu, dipejam mata, dipekakkan telinga. Seolah-olah inilah dia orang yang kita kena angkat demi sebuah perpaduan. Saya tak maulah sebut perpaduan kepala bapa hang tu, saya tak mau sebut. Tapi saya sebut dah, tapi saya tak mau sebut. Berbeza dengan kita PN. Kita tidak ada rasuah. Tidak ada rasuah. Bersih. Tan Sri Muhyiddin yang didakwa di mahkamah sebelum ini, ada beza antara dua kes ni. Saya sebut contoh yang mudah tuan-tuan. Contoh yang panjang nanti akan disebut oleh Yang Berhormat Ketua Pemuda Pasir Mas. Kes Datuk Seri Zahid dah ada beban membuktikan, istilah mahkamah. Pendakwa raya kumpul bukti cukup, pergi siasat, akaun, ada saksi, ada segala macam yang diperlukan, bawa pergi Peguam Negara bawa pergi mahkamah, dibahas ataupun dibentang, dibawa semua dokumen-dokumen, dibuktikan satu persatu, sampailah hakim berpuas hati. Kes ni ada prima facie, disebut tadi oleh Yang Berhormat Wan Faisal. Apa prima facie? Beban untuk membuktikan, dan dia diarah untuk bela diri. Maknanya apa? Kami ada dah semua ni. Memang hang buat benda ni. Lah ni hang nak jawab apa? Lah ni mana bukti yang hang kata hang tak salah? Tu bahasa mudah, bahasa kampung. Kes Tan Sri Muhyiddin tidak ada prima facie. Tidak ada beban membuktikan. Dituduh salah guna kuasa di atas benda yang dia tidak ada kuasa untuk arahkan. Yang mohon untuk disemak semula, digugurkan kes ialah Tan Sri Muhyiddin. Sebab bagi dia tak bersalah, tidak ada beban. Maka mahkamah terima, mahkamah semak. Kes itu tak cukup bukti, kes itu digugurkan daripada Tan Sri Muhyiddin. Datuk Seri Zahid dah ada bukti, dah ada pendakwaan, dah ada beban membuktikan. Peguam Negara bawa, ditukar Peguam Negara, kemudian ditarik balik kes. Yang minta tarik balik kes ialah orang yang mendakwa di mahkamah. Peguam Negara yang bawa, Peguam Negara itu tukar orang lain, naik Peguam Negara baru, Peguam Negara baru tarik balik kes. Peguam Negara ni bawah siapa tuan-tuan? Peguam Negara ni bawah siapa? Bawah Sanusi ke? Bawah Pudin ke? Bawah siapa? Bawah mereka yang ada kuasa di persekutuan. Ini dua benda yang berbeza. Kita PN tak pernah sama sekali pertahan perasuah. Kita buka ruang seluas-luasnya. 24 jam, 7 hari seminggu, masuklah siasat. Seperti mana mereka masuk siasat selongkak negeri Kedah baru ni. Hari-hari serang Kedah. Semua esko kerajaan negeri, termasuk pegawai tinggi kerajaan negeri Kedah, disiasat SPRM. Bukan sejam, bukan 2 jam, 8 jam tuan-tuan. Setiausaha kerajaan negeri dipanggil, pegawai penasihat undang-undang negeri, orang yang bertugas untuk memastikan semua keputusan kerajaan ikut undang-undang. Orang itu dia siasat SPRM 8 jam. Sejarah berlaku di Kedah. Semua anggota ESKO daripada Menteri Besar sampailah ke semua pegawai-pegawai kanan di siasat SPRM.
yang akhirnya tak ada bukti, tidak ada pendakwaan, tak bawa pun ke mahkamah, hanya untuk mainkan persepsi yang buruk dan negatif kepada PN untuk pilihan raya. Tu saja. Habis pilihan raya, orang cari Pudin tak jumpa, tuan-tuan. Pudin, mana Pudin, oi? Orang buat TikTok tu bukan saya sebut, saya ulang. Saya ulang. Masuk lang sungai tak jumpa, masuk lang gua tak ada, pi atas langit tak ada, pi sampai ke Mekah lu cari Pudin. Orang buat video TikTok tu troll. Hari ni senyap. Maknanya apa? Yang nak sebut, nak dakwa, kononnya Kedah tak reti takbir, Kedah tak ada tata kelola, semua tu bohong untuk kempen pilihan raya semata-mata. Setuju? Yang kedua, dalam PHBN, mereka hanya cakap saja tapi tak buat. Buka mulut saja. Buka mulut saja. Tu sebelum pilihan raya negeri PRN. Selepas PRN ni hari ni tak buka mulut pun. Tuan-tuan jawab, bukan saya kata. Kalau orang report polis kena ambil semua statement Hamad ni. Mampu hamba. Saya tak tahu. Lawan. Hanya cakap tapi tak buat. Kalau dia cakap dan dia buat, tuan-tuan, kita ni bukan nak lawan sangat. Kita pun letih pilihan raya banyak kali ini. Nak buat macam mana? Allah takdirkan kematian kepada yang berhormat Adun dan ahli parlimen. Maka undang-undang yang ada akan buat pilihan raya untuk isi semula kekosongan. Okey. Kita pun tak mau pilihan raya banyak kali. Kita banyak lagi kerja lain nak buat. Kita nak pacu negeri, nak takbir negara, nak teruskan kehidupan kita untuk menguruskan kehidupan kita. Kita tak mau berkelahi berbalah ni. Tapi kerana hang buat kerja tak betul. Kamu cakap saja tapi tak buat. Janji nak turun harga minyak, tak turun-turun. Turun sungguh. Turun masuk dalam tangki minyak kereta orang saja. Hari ini kita menang. Esok, ya, harga minyak turun, saudara. Beri saya 24 jam, saudara. Lepas tu orang kata pula, kan dia jawab, kenapa kita tak boleh turun harga minyak? Sebab saya tak jadi Perdana Menteri. Oi, Bang Non, lah ni hang Perdana Menteri. Turunlah harga minyak tu. Kalau dia tak berjanji, dia tak canang sana sini, kita boleh terima. Tak ada masalah. Tapi ni janji, formula macam-macam. Kita ahli Parlimen Pembangkang dalam Dewan Rakyat, kita pun cadang ke muka penyelesaian. Sebab apa? Di kalangan ahli Parlimen Pembangkang, kami semua ini, di kalangan kami ini pernah berada di blok kerajaan. Ada bekas Perdana Menteri, ada bekas menteri-menteri kanan, ada bekas timbalan menteri, ada bekas pengarah agensi-agensi, pengurusi agensi kerajaan. Kita pernah mentadbir negara. Kita tahu macam mana salah urus takbir, tahu selok belok. Kita tahu, kita cadang. Tapi cadangan kita tak diterima. Kita cadang dibenarkan dikeluarkan duit ke BSP. Rakyat ni susah, poket dia nipih. Dia nak bayar hutang, dia nak bayar sewa rumah, nak bayar pinjaman. Benarkan rakyat keluarkan ke BSP, dia tak bagi. Sahabat kita berjalan kaki daripada Johor ni lah, pergi ke Istana Negara. Nama dia Azlan. Masuk TikTok. Hari-hari update. Kena hujan, kena panah, duduk tepi jalan, tepi highway. Orang ramai bagi makanan, orang ramai simpati pada dia, tapi tidak ada didengar suara dia. Dia hanya bercakap tapi tak buat. Berbeza dengan kita, kita cakap dan kita buat. Kita terbukti membela rakyat. Sebelum ini kita mentadbir kerajaan persekutuan. Kita mentadbir sekarang ini kerajaan negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Sebahagian daripada Selangor kita telah pun duduk menguasai Dewan Undangan Negeri. Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Johor, kita dah tambah seorang lagi ahli daripada Perikatan Nasional. Sekarang ada 3, nak tambah seorang. Yang berhormat Dr. Mazri, 9 bulan nanti kita akan panggil dia yang berhormat. Boleh? Dr. Mazri tuan-tuan, dia bedah orang. Bedah badan manusia ni bukan senang. Kena mengaji bagi pandai. Nak bedah badan orang ni bukan macam kerabat naik atas lembu. Kerabat naik atas lembu. Orang Johor panggil apa? Kerabat lah. Panjat. Tunggang.
Oh, minta maaf. Terima kasih orang Simpang Renggau. Simpang, dah ni belakang pengurusi. Pasir Gudang. Orang Perlis mengaku Pasir Gudang. Malu tu. Kantoi tu. Dr. Mazrino orang cerdik. Nak jadi pakar bedah ni bukannya orang mengaji biasa-biasa. Orang pandai. Orang pandai macam inilah yang kita nak lantik, jaga rakyat dan bersuara dalam DUN. Walaupun mungkin tak boleh ubah kerajaan negeri, tapi dia boleh memberi pandangan yang bernas mewakili rakyat Simpang Jeram. Tuan-tuan silan, yang kedua. Yang ketiga. Ketibaan yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim. Amat hebat dan dahsyat. Kalau main ni kena bagi cakap lah. Kalau main tak cakap, tak hebat, tak dahsyat. Sanak Jeram berbisa isyarat. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri. Orang hebat-hebat dekat depan ni saya nak bercakap pun jadi susah, tapi saya cakap juga lah. Tuan-tuan silakan saya sambung. Yang ketiga, perbezaan kita dengan PHBN. Mereka menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan aset jentera kerajaan untuk kempen politik kepartian dalam pilihan raya negeri yang lalu. Antara yang mengganggu itu ialah Honda Civic warna putih MCY 707. Sila alih kenderaan sekarang, kalau tidak rakyat akan alih anda. Saya nak kena kekal momentum ceramah tu. Melawak ya, tuan-tuan kereta sila alih. Terima kasih, dia angkat tangan dah. Terang-terang pilihan raya baru ni salah guna aset kerajaan, guna jentera jabatan, guna pegawai-pegawai kerajaan, berkubu berkampung untuk memenangkan PHBN. Saya nak cerita satu rahsia, untold story. Selepas Kedah kita menang 33-3, kita masuk balik Wisma Nurul Rahman, pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah ni mai jumpa. Dia ucap tahniah. Dia kata apa? Sepanjang sejarah kami jadi pegawai kerajaan negeri di Kedah, inilah pilihan raya kali pertama kami tak payah buat kerja apa, relax duduk saja. Kita pun tanya balik, sebelum ni kena buat kerja apa? Dia kata sebelum ni kami kena berkubu, kena buat war room untuk bantu memenangkan UMNO Barisan Nasional. Pegawai kerajaan diarah untuk buat kerja parti politik. Itulah yang PHBN buat sekarang ni tuan-tuan. Sebab tu pilihan raya negeri baru ni undi-undi awal. Di semua peti undi yang melibatkan kaki tangan anggota keselamatan negara, penjawat awam, semua tempat undi tu kita menang, PN menang. Penjawat awam pun tak sokong kerajaan yang ada hari ni tuan-tuan. Pasal apa? Mereka meluar lah. Meluar dekat Pudin. Yang keempat, tuan-tuan nak tengok siapa? Saya berucap pecepeluh dah ni. Yang keempat, beza kita dengan mereka. Mereka menyerang kita menggunakan fitnah. Semuanya direka, dicipta persepsi-persepsi yang negatif. Tetapi bezanya kita jawab menggunakan fakta. Tadi mereka salah guna aset kerajaan. Kita menyerahkan kenderaan rasmi ESCO, kenderaan rasmi Menteri Besar, serah balik pada Setiausaha Kerajaan Negeri. Kita bertanding menggunakan aset parti. Khemah, duit parti. Pentas, duit parti. Petugas, semua duit parti. Kutip derma, duit kita. Kita tak guna sekupang pun duit kerajaan. Jauh beza antara kita dengan mereka. Dari sudut tata kelola, tabir urus, wewenang yang dicerakinkan sesedara. Yang kelima, yang kedua terakhir. Hari ini terbukti 8 bulan, 9 bulan mereka jadi kerajaan persekutuan. Mereka sebenarnya tak geti mentadbir, tak geti menguruskan sebuah kerajaan. Setuju? Nak geti apanya tuan-tuan?
Menteri hak patut jaga internet, pido sibuk jaga polis. Dia bercakap dalam TikTok, dia kata kalau siapa-siapa cakap pasal 3R, sentuh tentang raja, sentuh tentang agama, bangsa, saya arah polis pergi tangkap di rumah. Dia menteri yang jaga internet, bukan jaga polis. Menteri jaga polis ni siapa dia, tuan-tuan? Menteri jaga polis siapa dia? Udin. Menteri hak patut jaga polis pula pergi jaga Sanusi. Menteri hak Ewan Sanusi. Menteri yang patut jaga pelancong piduk sibuk jaga immigration dekat KLIA. Ada pelancong masuk, tak cukup dokumen, immigration tahan, suruh patah balik. Dia menteri pelancongan, sampai KLIA, arahkan immigration, lepaskan pelancong. Hang kerja jaga pelancong, bukan jaga immigration. Menteri hak patut bincang tentang harga beras, jaminan makanan, piduk khabar lembu, naik atas belakang lembu. Tak tahu tuan-tuan, ni semua ni celaru kerajaan luar tabi'i. Kita terbukti berjaya mentadbir negara dan negeri. Kita mentadbir negara ketika era Tan Sri Muhyiddin, ketika era Covid, ketika era Datuk Seri Ismail Sabri. Hari ini nama Datuk Seri Ismail Sabri pun menyokong UMNO tak sebut. Macam tak ada jasa, padahal dia bekas Perdana Menteri daripada UMNO yang kita juga pernah sokong setuju untuk angkat sebagai Perdana Menteri. Kedah, negeri bawah PN, pelaburan tertinggi di Malaysia, jauh mengatasi negeri-negeri lain termasuk JDT pula dah, termasuk Johor. Sebut JDT jadi Padang Bola pula. Tak maaf. Tapi baru ni Seri tau. Tiga sama. Seri pun macam menang lah Kedah tu. Walaupun Seri, saya tarik balik. Tapi sungguh. Track rekod kita dah mentadbir kerajaan persekutuan, mentadbir negeri, semua cemerlang. Anugerah keuangan paling kukuh dapat pada kerajaan Kedah. Pelaburan tertinggi dapat di negeri Kedah. Kilang Porsche yang kedua selepas berada di Jerman, buka di mana? Kulim, Kedah. Semua rekod cemerlang kita dah. Kita nak Johor dan negeri-negeri lain pun cemerlang macam tu. Tuan-tuan kena hantar suara mewakili PN ni masuk dalam DUN Johor untuk bawa idea ini, untuk kerajaan Johor terima, untuk manfaat Johor. Dan perbezaan yang keenam, yang paling besar antara PHBN dengan Perikatan Nasional ialah PH dan BN sudah ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya 6 negeri baru ini. Setuju? Mereka ditolak setolak-tolaknya. Terduduk tuan-tuan, tak kata apa. Ada seorang calon DUN, calon Menteri Besar Kedah tu hari ni duk bawa petai. Tuan-tuan kenal tak siapa dia? Senyap ni. Tak tahu dia buat apa. Nak jadi Menteri Besar Kedah, bila ni dia bawa petai, tak tahu di mana. Kalah 10,000 bos. Dengan Radhi Madin yang berhormat. DUN dalam Parlimen Al-Ustaz. Semua di Kedah ni pengurusi UMNO kalah. Pengurusi Parti Amanah kalah. Pengurusi PKR kalah. Pengurusi DAP kalah di Kedah. Giant, otai. Berbeza dengan kita PN. Kita diterima oleh rakyat. Diterima dengan sebegitu besar. Angka meningkat majoriti sokongan berganda-ganda berbanding pilihan raya umum ke-15 Parlimen yang lepas. Tuan-tuan sekalian, maksudnya apa? Hari ini PH dan BN sudah lagi tidak mendapat tempat dalam kalangan pengundi dan rakyat Malaysia. Mereka menolak pemerintahan. Satu-satunya Perdana Menteri yang sedang mentadbir negara, partinya ditolak oleh rakyat. Hanyalah tak lain tak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah saya tuan-tuan sejarah Malaysia. Maka atas 6 sebab inilah tak ada sebab rakyat simpang jerai. Tak ada sebab rakyat dipulai untuk pilih PH. Melainkan mereka mesti pilih perikatan. Pilih perikatan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan lawan.